Mudah-mudahan para malaikat memayungi kita berada di Taman Ilmu pada kuliah duha pada pagi ini dan seterusnya kita mendapat keberkatan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Haji Mustaqim untuk terus mentadabbur ayat dari surah Al-Baqarah iaitu ayat 89-90. Dipersilakan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, kita lalui ada beberapa kategori orang-orang Yahudi ni. Sekurang-kurangnya ada 5 kategori. Dan kemudian didatangkan pula bagaimana perangai Yahudi di zaman Nabi SAW. Sampai ke tahap mereka menyatakan waqalu qulubuna ghulf, hati kami dah tertutup. Hati kami dah tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Bahkan bukan hanya hati mereka tertutup, Allah tarik mereka daripada rahmat. Allah jauhkan mereka daripada rahmat. Perkataan laknat tu dijauhkan dari rahmat. Kerana kekufuran mereka, maka amat sedikit daripada mereka yang beriman. Dan untuk rekod, sebenarnya kita sedang lalui daripada ayat 40 sehingga ayat 141 nanti. Ayat 40 hingga 141 penerangan tentang ghairil maghdubi alaihim. Penerangan tentang ghairil maghdubi alaihim yang ada dalam surah Fatihah. So, ghairil maghdubi alaihim tu dijelaskan dalam 100 ayat. Dalam 100 ayat. So, bayangkan kalau kita diberitahu tentang satu sifat. Diberitahu tentang satu sifat dan Allah datangkan 100 contoh tentang sifat tu. 100 contoh tentang sifat tu. Dan setelah diterangkan, akhirnya kita tetap buat. Kita tetap buat. So, itu menggambarkan kita sebenarnya lebih teruk daripada sifat tersebut. Kan? Kita sedang baca sifat-sifat orang Yahudi. Ada pelbagai contoh sifat-sifat mereka ni. Dan di bawah satu payung ghairil maghdubi alaihim. Kita sedang baca, okey, sifat yang macam ni, diorang ni macam ni, diorang ni macam ni, dan diorang ni macam ni. Bukan satu, bukan dua, 100 contoh. 100 contoh. Dan dalam banyak-banyak tu, kita masih ikut. Kita masih buat sifat tu. Wah, maksudnya kita boleh jadi lebih teruk daripada Yahudi itu sendiri. Kan? So, sebentar lagi kita akan lalui dalam banyak-banyak keingkaran mereka, ini paling teruk. Dalam banyak-banyak keingkaran mereka, ini digambarkan paling teruk. So, ayat 89 ni adalah tentang Yahudi jenis yang kelima. Jenis yang kelima. Dan satu ayat ini, ayat yang ini ni akan beritahu pada kita yang tolak Al-Quran itu bukan sahaja Yahudi dulu. Yang tolak kitab tu bukan sahaja datuk nenek mereka. Tetapi generasi selepas itu sampailah ke zaman Nabi. Sampailah ke zaman Nabi. So mereka mengaku mereka beriman sedangkan ajaran-ajaran Nabi mereka pun mereka tolak. Kalau ajaran-ajaran Nabi mereka pun mereka tolak daripada kaum sendiri, apatah lagi bila Nabi SAW yang bukan Bani Israel, orang Arab, bawa ajaran Islam, lagilah mereka tolak secara terang-terangan dan secara sewenang-wenangnya. Kan? So ayat 89 ni Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru walamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ungkapan laknat kedua. 88 ada ungkapan laknat dan sekarang 89 ungkapan laknat yang kedua, kali kedua. So walamma ja'ahum, bila datang kepada mereka dan datang itu dengan grand, dengan cara yang besar, dengan cara yang berat, sukar datangnya tu. Dan yang dimaksudkan kitab di sini ialah Quran. Dan sifat kepada Quran itu nanti Allah akan sebutkan musaddiqal lima ma'ahum. Sifat Quran itu musaddiq, membenarkan. Kitab itu bukan datang dari Nabi. Kitab tu datang dari min indillah, dari sisi Allah. So, bila Allah sebut kitab itu datang dari sisi Allah, menolaknya sama seperti engkau menolak Tuhan. Menolaknya sama seperti engkau menolak Tuhan. Sebab tu Al-Quran, dia bukannya sama dengan kitab-kitab yang lain. Quran ini, Allah berkali-kali sebut, kami yang turunkannya dan dia datang dari sisi kami. Min indillah. So kalau kita nak dekat dan rapat dengan Allah, bacalah Quran. Walamma ja'ahum kitabum min indillah, bila datang kepadamu satu kitab dari sisi Allah. Fungsi kitab tu apa? Musaddiqul lima ma'ahum. Dia membenarkan apa yang ada, apa yang telah ada pada kamu, membenarkan ajaran Taurat, membenarkan isi kandungan kitab mereka. Dan yang dibenarkan tu adalah sisi tauhid dari kitab tu. Why? Sebab Taurat yang ada pada mereka sekarang bukan lagi Taurat yang asal. Dia dah ubah. Dia dah ubah. Tapi dari sudut tauhid, bertuhan kepada Tuhan yang satu, yang itu masih kekal. Yang itu masih kekal. Dan cuba tengok tentang Taurat, Allah menyebutnya dalam bentuk tauhid dalam kitab Taurat tu kekal. Sebab orang Yahudi tetap beriman pada Tuhan yang sama. Beriman pada Allah. Tapi Allah tak pernah sebut begini terhadap Injil. Kerana dalam Injil, cara mereka memahami kitab Injil itu sudah berbeza. Dari sudut tauhid. Isinya memang sama. Tapi Nasrani, cara dia memahami kandungannya itu yang berbeza. So, musaddiqal lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sedangkan sebelum itu, mereka sentiasa mohon kemenangan atas kaum-kaum musyrik. Apa maksudnya ni? Tuan-puan, kenapa Yahudi ada di Yathrib? Kenapa Yahudi ada di Madinah? Kan ada 3 kumpulan besar Yahudi berada di Madinah, di Yathrib. Qainuqa, Quraizah dan Bani Nadir. Qainuqa, Quraizah dan Bani Nadir.
Kenapa mereka ada di Madinah? Di Yathrib. Antara lain sebab perdagangan. Sebab utama ialah mereka nak menyambut Nabi akhir zaman yang diberitakan akan muncul daripada area situ, Nabi akhir zaman. Nabi terakhir akan muncul di area situ. So mereka menetap di situ nak tunggu Nabi akhir zaman. So bila menetap di kawasan Arab, maka sedikit sebanyak mereka akan berlaku perselisihan dengan orang Arab. Selain daripada mereka menjadi tulang belakang kepada pertembungan antara Aus dan Khazraj, mereka juga sering bertembung dengan orang-orang Arab, bergaduh, berlawan, berperang dengan kabilah-kabilah Arab yang lain. Tapi setiap kali gaduh, setiap kali perang, mereka kalah. Mereka kalah. Dan bila kalah, diorang mohon pada Allah supaya lantik seorang Rasul untuk memerangi musyrikin Mekah. Sebab mereka sendiri tahu apa yang musyrikin Mekah buat tu salah. Amalkan syirik, sembah berhala. Amalkan syirik, sembah berhala. Padahal mereka tak sedar yang mereka pun sedang sesat juga. Dan ayat ini Allah ingatkan pada Yahudi di Madinah yang dahulu mereka pernah minta dibangkitkan Rasul akhir zaman. Suatu perang dan kalah, bergaduh dan kalah, berbalah dengan puak-puak Arab ni dan mereka kalah. Mereka sering akan kata, kau tunggu nanti Nabi akhir zaman datang. Kau tunggu. Kau tunggulah nanti. Nabi akhir zaman akan datang. Korang semua akan kami kalahkan. Kenapa disebut macam tu? Sebab masyarakat Arab, diorang mana ada kitab? Yang ada kitab ni Yahudi. So bila tak ada kitab, mereka akan sokong mana-mana pihak yang kuat. terutamanya cenderung kepada kerajaan Parsi yang menyembah api, beragama Majusi. So tanah jajahan Parsi adalah Yaman. Tanah jajahan Parsi adalah Yaman. Dan Mekah pula di bawah Yaman. Kenapa kerajaan Parsi tak nak memerintah, mentadbir Mekah secara langsung? Sebab padang pasir. Dia rasa rugi je kalau nak pergi menjajah dan perintah. So diserahkanlah pada Yaman untuk uruskan. Tu yang berlaku. Abraha nak menguasai kota suci Mekah. Dia datang dari mana? Dari Yaman. So setiap kali ada perang antara Yahudi dan Arab, Yahudi akan kata, akan bangkit Nabi yang akan bawa kitab dan akan memberi kemenangan pada mereka. Tup-tup bila datang, diorang tolak. Kan pening tu. Pening. Sebelum tu, ni Allah throwback. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sedangkan sebelum itu kamu sentiasa mohon kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma arafu, maka tatkala datang pada mereka. Cuba tengok perkataan datang, Rasul datang dengan Quran datang. Kitab tadi datang. Dua-dua Allah guna perkataan ja'a. Ja'a datang dengan besar. Datang dengan misi yang besar. Falamma ja'ahum ma'arafu, bila datang kepada mereka orang yang mereka doa, orang yang mereka kenal. Bila Nabi benar-benar diutuskan,
Mereka sangat kenal Nabi sebab sifat Nabi sama dengan apa yang mereka baca dalam kitab mereka. Cumanya satu yang mereka tak pernah sangka, bahawa baginda dari keturunan Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Dan mereka tak sangka bahawa Nabi akhir zaman adalah dari bangsa Arab. So apa tindakan mereka? Kafaru bih. Mereka terus tolak. Mereka tak nak terima. Sebab bukan dari Bani Israel. Dan mereka tolak baginda walaupun mereka sedar. Itulah Nabi akhir zaman. Itu yang ditunggu-tunggu. Kita tak tahu macam mana nak gambarkan sifat dan sikap tu. Dia tahu benda tu betul. Tapi dia tolak. Itulah ghairil maghdubi alaihim. Bukan yang dimurkai. Orang yang dimurkai ialah dia tahu benda tu betul. Tapi dia tetap tolak. Sangat rugi. Kalau kita nak belajar sifat ini tuan-tuan, kita kena kenal pasti hati kita ada tak sebarang kepentingan dalam apa jua tindakan yang kita buat. Bila ada kepentingan, kita akan ada kemungkinan untuk menolak. Bila ada kepentingan. So, benda yang berkepentingan ni, benda yang kita rasa kita perlu pertahankan, semua dari hati. Semua dari hati. Bila ada kepentingan, kita akan tolak. So, takut kita berkepentingan pada dunia, lalu kita tolak apa-apa saja yang bawa kepada akhirat. Dan itu perangai maghdubi alaihim, yang dimurkai. So, maka kadang-kala manusia apabila kebenaran tidak datang dari pihak mereka, maka mereka akan tolak. Contoh, kalau ada ustaz lain yang datang ajar tafsir Quran, tapi orang tu bukan dari guru yang biasa mereka belajar, maka mereka ada tendensi, ada kebarangkalian mereka akan tolak. Sebab bagi dia, aku tak biasa dengan orang ni. Ataupun yang mengajar tu lain dari apa yang dia faham selama ni, maka dia akan tolak juga. Gitu sifat manusia. Sedangkan orang tu ajar tafsir Quran. Dan cara sudut pandang Quran memang pelbagai. Kadang satu ayat kita boleh nampak dimensinya tu sangat luas. So dia tidak semestinya kita kena belajar dari satu ustaz je. Tak. Pelbagaikan. Biar kita nampak lebih luas dan lebih besar. Satu orang, dua orang, tiga orang yang membaca Quran, pemahamannya sangat terhad. Sangat terhad. Sedangkan kalau tengok kitab tafsir zaman berzaman, ratusan malah ribuan kitab tafsir menafsirkan satu ayat dari sudut pandang yang pelbagai. Dan Quran itu tak pernah habis untuk ditafsir dan difahami. So gitu. Dan kalau kita pergi pada masyarakat yang cenderung untuk mengkultuskan, ni perkataan ni,
mengkultuskan, menganggap orang tu suci, mengkultuskan. Dia rasa grup dia saja yang betul, grup lain salah. Nah, tu perangai tak jauh beza dengan Yahudi ni. Dia susah nak, dia susah nak menerima perbezaan. Perbezaan, pandangan, pendapat. Terutamanya bab berkaitan dengan ibadah. Kan bagi dia, dia saja yang betul, orang lain tak betul. Gitu. Mengkultuskan individu. Hanya ustaz dia je betul, ustaz orang lain tak betul. Lalu gaduh. Itu perangai sama. Sama. Dan di hujung Allah kata, fala'natullahi 'alal kafirin. Tolak Quran, tolak Rasul, maka laknat Allah. Bayangkan mereka terus tolak Nabi. Sebelum sempat mereka beri sebarang pertimbangan pun. Tak, terus tolak. Sebelum nak dengar kebenaran yang disampaikan oleh baginda, tak nak dengar. Maka mereka telah dilaknat oleh Allah. Antara maksud dilaknat ialah mereka dibiarkan dalam kekufuran. Rahmat keimanan tidak pun disediakan, ditarik balik. Tidak pun diberikan. Itu maksud pertama, rahmat ditarik. Yang kedua, maksud laknat, Allah tidak beri keampunan. Caranya, langsung tidak terdetik dalam hati mereka nak minta ampun. Kita pernah buat dosa. Tapi dalam hati kecil kita, kita tetap ingin untuk bertaubat, minta ampun. Tahu pernah tak kita buat dosa, tapi kita tak rasa apa-apa? Tak rasa apa-apa. Rasa macam malas nak minta ampun. Atau rasa nantilah dulu. Atau tak sedar yang kita buat dosa dan tak teringat pun nak minta ampun atas dosa kita. Walaupun kita tahu yang kita dah buat salah. Tu maksudnya Allah sedang menurunkan laknat dia. Ini kerana kalau kita minta ampun, Allah akan ampunkan dosa tu. Tapi kalau langsung tak ada keinginan nak minta ampun, nak bertaubat, how? Macam mana kita nak diampunkan? Gitu. Kemudian dorongan untuk minta ampun pun sebenarnya datang dari Allah. So kalau kita teringat akan dosa yang pernah kita buat, terkenang-kenang, kan kadang tengah bawa kereta, tengah masak, terus waktu tu minta ampun. Terkenang dia terus minta ampun. Terus istighfar. Ini kerana sewaktu itu Allah timbulkan kembali kenangan tu, timbulkan dalam hati kita keinginan nak minta ampun pada Allah. Kan sama macam kita yang ada common sense. Katalah, biasanya saya yang selalu terasa macam tu. Rasa macam mana? Saya suka bergurau. Dan kadang-kala gurauan saya ni melampau. Pada orang lebih berusia, kan kita berseluruh, bercakap. Sewaktu lepas dia cakap, terdetik ke hati, alamak, aku dah terover. Kan? Katalah kita gurau-gurau dengan bonda. Bonda kan lebih berusia. Lalu kita gurau-gurau dan bila bercakap, lepas dia bercakap, kita rasa, aku tak patut cakap macam tu.
Dan hati akan diserang rasa bersalah. Rasa bersalah tu yang Allah trigger supaya kita minta ampun, minta maaf dan bertaubat pada orang tu dan pada Allah. Tapi ada orang yang tak rasa apa-apa. Dia kutuk, dia berseloroh, dia seolah-olah tak ada rasa apa-apa. Ada jenis macam tu. So rasa tu dah tak ada. Selalunya orang yang kerap buat dosa, mereka dah tak teringat untuk minta ampun. So bila Allah tak ampunkan dosa itu, dia tak akan dapat apa-apa rahmat. Dia tak akan masuk syurga. Sebab nak masuk syurga tu bukan dengan pahala. Tapi masuk syurga dengan rahmat Allah. So banyak mana pun ibadah kita buat, banyak mana pun pahala kita tidak menjamin untuk masuk syurga. Seorang yang dilaknat ada potensi untuk masuk syurga? Dah tak ada. Sebab dilaknat, Allah tarik rahmat. Kan? Kemudian ayat 90. Ayat 90. So 90 ini dia prolong menceritakan lebih lanjut tentang sifat dengki Yahudi terhadap bangsa lain. Terutamanya bangsa Arab yang diutuskan Nabi terakhir. Mereka tolak wahyu hanya kerana Nabi terakhir dilantik dari bangsa Arab. Malah mereka menganggap syurga hanya untuk bangsa mereka je. Dan mereka juga mendakwa merekalah bangsa yang paling benar dan bangsa yang lain sesat. Dekat Malaysia tak ada rasa macam tu kan? Kita tak ada, kita semua elok je, harmoni. Harmoni sangat. So Allah berfirman, bi'samastarau bihi anfusahum. Bi'samastarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghya. Ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Faba'u bighadabin ala ghadab. Walil kafirin azabun muhin. Benda paling buruk yang mereka buat. Bi'sa, seburuk-buruknya. Apa yang buruk dia buat tu? Ishtarau. Sungguh buruk jual beli mereka. Ishtarau ni jual beli. Bi'samastarau bihi anfusahum. Seburuk-buruk jual beli mereka dengan diri mereka. Rupanya kita sedang berdagang. Apa sahaja tindakan kita sedang berjual beli. Kita sedang jual beli dengan diri kita. Tindakan kita akan beri kesan balik pada diri kita kan. Itu maksudnya jual beli. Tindakan kita akan beri kesan balik pada diri kita. Itu maksud jual beli kan. Kenapa kita beli katil IKEA tu? Sebab kita nak dapatkan ruang bilik yang sedap mata kita memandang. So kita keluarkan modal dan kita dapat manfaat. So Allah bagi tahu tentang jual beli ini. Apa yang kita buat setiap saat ni adalah transaksi untuk diri kita. Solat untuk diri kita. Kita keluarkan tenaga, modal kita tenaga untuk dirikan solat. Kesan solat tu pada diri kita. Itulah jual beli.
Bi'sa masyarabihi anfusahum. Seburuk-buruk perniagaan jual beli yang mereka buat adalah dengan kekufuran. Mereka beli kekufuran. Ayakfuru. Mereka kufur, mereka tolak. Mereka tolak. Bima anzalallah. Terhadap apa yang Allah turunkan. Allah dah bagi kita modal untuk boleh membaca, untuk boleh menerima, tapi dia tolak. Allah dah sediakan produk dan jual pada kita. Kita dah ada modal, tapi kita tolak, tak nak terima produk dari Allah. Bima anzalallah. Kenapa mereka kufur? Kenapa mereka tolak? Baghyan. Baghyan ni apa? Dengki. Baghyan ni maksudnya dengki dan hasad. Dia adalah perasaan tak boleh tengok orang lain lebih. Lebih-lebih lagi kalau orang bawah, orang bawahan mereka jadi lebih tinggi dan lebih besar. Mereka rasa mereka sahaja yang layak pada kedudukan yang tinggi itu. By the way, Melayu ada banyak sifat ni. Mereka tak nak jatuh standard. Gitu. So, bagian dia tak boleh tengok orang lain lebih. Kalau jiran sebelah rumah dia beli sofa, kita pun nak beli sofa juga. Atau bagian. Dia dengki. Tak boleh tengok orang lain senang. Berniaga sebelah menyebelah, dia hantar, santau. Hantar macam-macam. Dia sendiri tak nak upgrade. Cara dia layan pelanggan. Tak nak upgrade. Sedap tak sedap makanan dia. Semua syok sendiri. Bila orang lain lebih, dia cah keting. Sangat ramai. Lepas tu orang yang sama pula yang membenci Yahudi. Sedangkan dia berperangai macam tu. Barian. Moga kita dilindungi daripada sifat-sifat macam tu. Kan? So, ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Mereka dengki, hasad, dan mereka tak suka Allah turunkan wahyu pada Nabi dari bangsa Arab. So, bila dia dengki pada orang tu, apa saja yang berkait dengan orang tu, dia akan benci. Dia tak suka malaikat Jibril sebab malaikat Jibril salah turunkan wahyu. Sedangkan jauh sejarah mereka sebelum tu, mereka sendiri menolak. Kitab Taurat dia orang tolak. Tapi bila orang lain dapat, dia dengki. Dia dengki. Waktu dia diberi, dia abaikan. Tu bagian tu. So, bagian adalah antara sifat yang paling mendominasi dalam kategori maghdubi alaihim, yang dimurkai. So, bila mereka dengki, mereka tak nak puak lain menjadi Nabi. Jiwa mereka tak boleh terima. Tapi hakikatnya kalau datang dari bangsa mereka sendiri pun, mereka tetap tak nak ikut. Dah lah degil. Dengki pula. Alamak. Itu dahsyat. So, ala man yasha'u min ibadi. Kan Allah kata, ayyunazzilallahu min fadli. Allah beri kelebihan. Allah turunkan kurniaan. Allah lebihkan orang lain berbanding orang lain.
Ala may yasha'u min ibadihi. Allah beri kurniaan kepada siapa yang dia nak daripada kalangan hamba-hamba dia. Sebab tu tuan-puan, kalau kita nampak orang lain lebih, jangan dengki sebab orang tu Allah beri. Nampak orang kaya, kita jangan dengki sebab itu memang Allah bagi. Nampak orang pandai dari kita, jangan dengki sebab itu memang Allah bagi. Kita tak boleh. Tak boleh tengok orang lebih. Itulah ujian pada kita tu. Ujian pada kita. Cuba tengok yang siapa? Kamal Adli. Suami Ukasha yang kena hentak dari belakang tu. Why? Sebab lelaki tu tak suka Kamal Adli kahwin dengan Ukasha. Dia kata hanya dia yang layak. Sedangkan kalau benar dia layak, dah tentu Allah takdirkan jodoh antara dia dan Ukasha. Sebab dia tak layak. Kita tak boleh tengok orang lain lebih. Tak boleh. Dan benda tu dari kecil, tuan-puan. Tengok je lah anak kita. Antara adik-beradik. Kalau 3 orang adik-beradik, cuba belikan 2 je. Cuba bagi 2 je lollipop. Yang satu ni, oi punya tak boleh. So, kerana benda tu built in, maksudnya, dia adalah sesuatu yang kita personally, setiap individu, jangan harapkan orang lain. Setiap individu perlu belajar untuk kawal rasa dengki, rasa hasad, berlapang dengan takdir, berdamai dengan takdir. Itulah apa yang kita perlu buat. Bukannya duduk saja-saja, tak buat apa-apa. Boring lah, tak tahu nak buat apa-apa. Belajarlah kontrol diri. Kan lihat orang lain lebih, kita doakan dia agar nikmat itu kekal. Kan? So, bagian ni, bahaya. Bagian ni bahaya. Malah makin tinggi kedudukan kita, makin kuat pula dengki kita. Orang tu dah dapat datuk, aku tak dapat lagi. Kan? Lepas tu habis kita punya masa tengok FBIG orang lain. Malah lebih dahsyat, dia akan menyuburkan rasa buruk sangka kita. Tu tengok tu. Tu kaya tu, duit rasuah lah tu. Perut boroi pula. Perut boroi tu minum arak tu. Ui, dahsyat. Tengok tu, jalan pun dah sengit-sengit dah tu. Tu kuat makan rasuah tu, duit haram. Laju, mulut dia laju. Tu bagian. Sedangkan Allah bagi tahu semua itu Allah yang beri. Seolah-olah bila kita tak setuju dengan orang tu, kita kritik orang tu, kita sebenarnya sedang mengkritik Allah Subhanahu Wa Taala tidak tepat dalam memberi. Bahaya. Kita seolah-olah tak setuju dengan Allah yang memberi orang tu. Dahsyat. Kan? Tapi benda ni susah. Sehingga timbul istilah ada politik dalam jabatan. Orang-orang atas mencatur siapa orang-orang bawah yang dia nak naikkan pangkat. So, yang dah naik pangkat ni
teman-teman yang sama satu batch dengan dia tak naik. Dan yang satu batch dengan dia ni ada yang pencen pada grade yang tu setelah sekian lama. Tak diberi peluang. Maka yang tak naik ni, dia akan bawa lah cerita. Yang ni tak betul, yang ni tak betul. Sedangkan semua tu Allah beri. Allah beri. Ay nazilallahu min fadlihi. Allah turunkan limpah kurnia pada siapa yang dia nak dalam kalangan hamba dia. Dalam kalangan hamba dia. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Tengok apa yang Allah sebut. Kesan daripada bagian. Maka mereka kembali pada Allah dengan kemurkaan atas kemurkaan. Dan perkataan ghadab sama dengan maghdubi alaihim. Berapa kali kemurkaan? 2 kali berturut-turut. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka akan ditimpa murka atas murka. 2 ayat sebelum 2 kali laknat. Ayat ini 2 kali ghadab. Kemurkaan. 2 kali kemurkaan. Walil kafirina azabun muhin. Ini lebih dahsyat. Tadi Allah sebut tentang Bani Israel. Orang beriman yang ada dengki. Orang beriman yang ada hasad. Allah tutup ayat 90 dengan walil kafirin, dan orang-orang kafir itu. So kalau kita menyuburkan rasa dengki pada orang lain tanpa bertaubat dan kita mati, probability untuk jadi kafir tinggi. Probability untuk jadi kafir tinggi sebab kita tidak bersyukur. Tu Puan Aziza Umar tu. Kita tidak bersyukur atas nikmat yang kita dapat. Malah sentiasa menyuburkan rasa tak puas hati, iri hati, dengki pada nikmat orang lain. Kan? Selalu orang miskin dengki pada orang kaya. Orang miskin dengki pada orang kaya. Cuba bisikkan pada orang miskin tu. Korun tu kaya, kau tak nak dengki ke pada Korun tu? Ahli politik nakkan kuasa. Dia siap boleh tukar parti kalau dia tak terpilih untuk jadi calon. Cuba bisikkan kat telinga dia. Engkau tak dengki kepada Firaun tu yang berkuasa? Firaun tu berkuasa, engkau tak dengki kepada Firaun tu? Yang akhir hidup dia tenggelam dekat Lautan Merah. Kan? Engkau nak Allah buat macam ni. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Allah timpa kemurkaan atas kemurkaan. Hanya semata-mata engkau nak kejar kuasa. Sewaktu kempen politik engkau rendahkan orang lain. Orang tu salah, orang ni salah. Dan apa sebenarnya yang diorang punya matlamat sehingga diorang dengki tu? Diorang nakkan kemuliaan. Diorang sentiasa nak dipandang mulia. Kan bila bangsa lain, Yahudi ni bila bangsa lain dapat Nabi, diorang seolah-olah macam nak, kami dah tak mulia. Kami nak kekalkan status kemuliaan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan mereka azab yang menghina. Walil kafirina azabun muhin. Kau nak sangat mulia? Tak. Kamu akan dihina dan terus dihina.
Problem dia, dia nak sentiasa mulia. Azabun muhim. Gitu. So, bila dikatakan pada mereka, ayat 91, bila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, bila diajak pada mereka, berimanlah dengan apa yang Allah turunkan, berimanlah dengan wahyu yang Allah turunkan. Mereka respon, qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami berimanlah dengan apa yang diturunkan pada kami. Nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman dengan apa yang diturunkan pada kami sahaja. Allah kata, berimanlah dengan kitab yang kami turunkan. Maksudnya kitab Quran. Tapi orang kata, kami berimanlah dengan Taurat. Kami berimanlah dengan Taurat sahaja. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kufur terhadap apa yang turun sesudahnya. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, sedangkan Quran itu mengesahkan, membenarkan, membetulkan apa yang ada dalam tangan mereka, kitab Taurat. Maksudnya mereka berdolak dalih. Allah kata beriman dengan Quran. Kalau ada siapa-siapa, para sahabat ke datang, jumpa dengan Yahudi, berimanlah dengan Quran, dengan apa yang Allah turunkan. Kami beriman dengan kitab kami. Kami beriman dengan kitab kami, sedangkan Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Maka, katakanlah begini pada mereka. Well, orang-orang macam ni, kan yang ada bagian tadi, dia akan create apa jua alasan untuk melogikkan cara dia berfikir. Bila disebut pada dinosaur politik ni, yang dah banyak penggal, bertanding, digugurkan nama, pindah parti lain, nak juga bertanding. Seolah-olah dia saja yang pandai memerintah, pandai jaga kawasan, tak nak bagi peluang pun pada orang lain. Berapa orang? Cuba sebut dalam 222 ahli parlimen, berapa orang yang benar-benar orang yang tak pernah tahu tentang politik dan baru masuk dan nak memerintah. Bila dikatakan pada mereka, dahlah cukuplah, bagilah peluang pada orang lain. Tak. Rakyat masih suka saya. Rakyat masih perlukan saya. Digugurkan daripada parti dia, lompat parti lain. Masih beralasan. So, orang-orang bagian ni, kita yang dengki ni, kalau kita ditegur, jangan dengki, kita akan provide pelbagai alasan. Kita akan provide pelbagai alasan. Dan ini cara Allah mematikan argumen mereka, mematikan alasan mereka. Qul, sebut begini wahai Muhammad. Falima taqtuluna anbiya Allah min qabl. So kalau macam tu, kenapa engkau bunuh nabi-nabi Allah sebelum ni? Kau kata engkau beriman dengan Taurat. Kenapa engkau bunuh nabi-nabi yang mendukung Taurat sebelum ni? Min qabl. In kuntum mu'minin. Kalau benar terbukti engkau beriman. Kan ada ahli parlimen yang dah lama berkhidmat ni, yang tak nak bagi peluang pada orang lain, yang dia kata rakyat masih perlukan kami. So kalau macam tu, apa pembaharuan yang kau bawa pada negara? Kan? Apa pembaharuan yang kau dah bawa pada negara? Berapa penggal dah kau memerintah ni?
10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dalam politik, apa yang berubahnya negara kita? Kenapa berlaku kes rasuah? Kenapa semakin teruk kita punya agama dihentam? Kalau betul kau memerintah. Dan 66 tahun merdeka dan kita masih lagi berkiblatkan kepada perlembagaan yang dasar dia orang kafir. Dasar dia British. Kafir. Westminster. Not even Melayu. Dan tak ada usaha pun nak selitkan tentang kefahaman terhadap Quran dalam perlembagaan. Malah dengan bangga, mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan terbatal. Cubalah ubah 66 tahun. Kau masuk dalam parlimen, apa yang dah kau buat? Gitu. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl. Kenapa kau bunuh nabi-nabi Allah sebelum tu? Tuan-puan, ayat 91 ini adalah bentuk argumen, pertanyaan, alasan dan pertanyaan balas dari Allah melalui Quran. Okay? Pertanyaan, jawapan dan pertanyaan balas dari Allah melalui Quran yang kita boleh baca. Ini kita masih dekat dunia. Kita baca alasan demi alasan daripada Yahudi. Dan bentuk soal balas dari Allah mematikan argumen yang sedang dibina oleh manusia. Kita memikirkan begini kot alasan yang boleh diterima. Allah soal balas dan kita bungkam tak terjawab. Itu baru dekat dunia. Bayangkan di mahsyar nanti, sewaktu buku amal dibentangkan dan amal kita sedang ditimbang dan kita lalui proses soal jawab dengan Allah. Dan Allah tanya, kenapa engkau buat macam ni sebelum ni? Kalau betul engkau kata engkau beriman, kenapa engkau buat macam ni? Gerun, menggerunkan. Menggerunkan. Apa kita nak jawab? Dua tangan jadi saksi, dua kaki jadi saksi. Dalam undang-undang yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan, sebarang tuduhan, kan kalau kita nak menuduh orang, kena bawa 4 orang saksi, terutamanya berkaitan dengan aib. Kan kesalahan-kesalahan yang kita buat tu berkaitan dengan aib kita. Kita malu kalau orang lain tahu. Sewaktu dalam proses soal jawab tu Allah datangkan saksi-saksi. At least 2 tangan dan 2 kaki, 4 dah saksi. Belum masuk kulit 5, belum masuk lidah sendiri 6, belum masuk buku catatan amal 7. Belum masuk Quran pula nanti 8. Banyak saksi lain Allah boleh sediakan. Mengerikan, sangat mengerikan. Soal jawab dengan Allah ni, ini 91 ni. Allah soal balik sebab diorang beralasan, kami berimanlah dengan kitab kami. So, dia berhadapan dengan Nabi SAW. Nabi akan, ya betul, apa yang dia cakap tu betul, dia beriman dengan kitab dia. Tapi Allah ajar Nabi, counter. Apa yang mereka kata? Falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa engkau bunuh Nabi-Nabi Allah terdahulu? Wait, what? Nabi tahu ke kami punya kesalahan bunuh Nabi terdahulu?
Macam mana dia tahu? Hui, dahsyat. Dahsyat. So 91, 89, 90, 91 adalah tentang kesalahan-kesalahan yang paling dahsyat yang mereka buat. Paling dahsyat mereka buat. Orang dengki, lupakan kesalahan lalu, dan Allah highlight balik apa bentuk kesalahan dahsyat yang mereka buat. Terutamanya berkaitan Nabi yang diutus sehingga mereka bunuh Nabi mereka. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Allah suruh Nabi tanya, kalau betul kamu beriman, kenapa kamu bunuh Nabi terdahulu? So adakah dibenarkan dalam kitab mereka untuk bunuh Nabi? Nak bunuh manusia biasa pun tak boleh, lagi nak bunuh seorang Nabi? Dan nanti ayat seterusnya Allah akan buka lagi rahsia demi rahsia mereka. So kita membaca dengan kacamata, bukan dengan kacamata teruknya Yahudi. Tapi dengan refleksi, wih aku pun macam ni. Aku pun macam ni. So berhati-hatilah. Berhati-hati. Dan bila kita lalu, kita rasa aku macam ni lah. Segeralah kita bertaubat. Istighfar, mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertikai sunnah Nabi, adakah dikira bunuh Nabi? Tak. Itu bukan kira bunuh Nabi. Untuk akhir zaman ini, ulama itu dikira sebagai warasatul anbiya. Ulama itu waris kepada Nabi. So, bila kita memandang rendah pada ulama, dan ulama ini, lazimnya kita melihat, ulama ini dalam bidang agama. Bila Allah sebut ulama, adalah orang-orang yang pakar, yang pandai. Dan dalam kalangan grup kita ni ada orang-orang yang pakar, pandai. Sudah belajar sampai ke tahap PhD, dah ada doktor. Itu ulama lah tu, dia pakar dalam bidang dia. Dia pakar dalam bidang dia, dan bila pakar bagi tahu pada kita dan kita tolak, malah kita perlekeh pula dia, itu kan bunuh karakter. Dia belajar bertahun-tahun dalam bidang dia, dan kita boleh tolak mentah-mentah. Kan waktu MS370, kes dulu MRR2, retak. Netizen semua jadi pakar. Bila pakar sebenar bagi jawapan, dia tolak. Itu bunuh karakter. Itulah maksud bunuh. Kita perlekeh waris Nabi. Sedangkan kepakaran mereka itu kita perlu. Waktu MS370, antara pakar yang dipanggil ialah pakar bidang aviation. Pakar bidang penerbangan. Waktu tu orang tu badan dia tengah semangat. Pakar penerbangan, pakar kapal terbang. So bila dia bagi pandangan, netizen ni pergi serang, kata apa benda lah, mengarut lah teori ni gini-gini. Sedangkan dia pakar dalam bidang penerbangan. Dan sekarang orang tu sekarang jadi Menteri Besar Terengganu. Menteri Besar Terengganu. Tapi waktu itu dia dipanggil oleh Astro Awani berminggu-minggu ceritakan tentang kapal terbang. Menteri Besar Terengganu sekarang. Ustaz kenal? Kenal lah. Sebab dia bawa impak pada hidup kita. Kita kenal lah dia. Walaupun sekarang badan dia dah susut, dah kurus. Tu. So ulama ni orang yang pakar dalam bidang.
Kan kita di usia-usia hujung-hujung usia ni, antara kita punya antara perkara yang menguasai pemikiran dan hidup kita ialah tentang soal kesihatan. Kan hujung-hujung usia ni kita struggle dengan kesihatan. Ada sakit itu, ada sakit ni, itu dan ini. Lalu kita pergi hospital ambil ubat doktor. Jumpa dengan pakar. Jumpa dengan pakar sakit kita ni. So kita pun kata gini, okey dia bagi ubat. Dinasihat, okey makan ubat ni 3 kali setahun. Untuk ubat ni 3 kali setahun, yang ini 3 kali seminggu, yang ini 3 kali sehari. So mengikut kajian dia, okey. Dia dah ada tempoh-tempoh masa. Kita pula sampai kat rumah, malaslah nak makan ubat ni. Tengok iklan. Minum ini boleh hilangkan penyakit aku. Makan ini boleh hilangkan ini. Wah. Sedangkan orang tu jual produk. Produk tu hanya suplemen. Suplemen bukan ubat. Suplemen ni tambahan. Kalau kita nak bandingkan ubat dengan suplemen, ubat ni benda wajib. Bagi sakit, ubat ni jadi benda yang wajib. Suplemen ni sunat. Atau contoh lain, ubat ni dia macam tiang rumah. Tiang rumah. Tanpa tiang, rumah tu roboh. Suplemen ni cat pada tiang tu. Suplemen ni cat pada tiang. Nak cantikkan tiang, nak dekorasi tiang. Kita tinggalkan tiang, tinggalkan ubat, makan suplemen. Kita sedang membunuh kepakaran doktor tu. Kita tak tahu apa-apa, tuan-puan. Maka kita rujuklah kepada yang pakar. Malah Quran sendiri menggesa kita. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang pakar kalau kamu tak tahu. Tapi kita buat macam Bani Israel buat palatau. Kita buat macam perangai Bani Israel buat palatau. Orang bagi nasihat, tak, doktor ni tak betul ni. Doktor pula tak betul. Kan. Dah lah 9.20. Nak siap-siap, nak tidur dulu sekejap. Lepas tu mandi-mandi. Lepas tu nak pergi wedding. Barakallahu li walakum. Kembali kepada moderator. Ada nak buka soalan ke? 1-2 soalan ke? Boleh, ataupun boleh. tutup dulu. Semua senyap, kita tutup kuliah lah insyaAllah. Okey, alhamdulillah, amin Allahumma ya amin, jazakallah khairan kasiran pada Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Haji Mustaqim atas perkongsian ilmu pada pagi ini untuk tadabbur surah Al-Baqarah ayat 89 hingga 91, iaitu tentang kesalahan orang-orang Yahudi yang menolak ajaran Nabi mereka dan juga ajaran Islam sewenang-wenangnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan Allah melaknat mereka yang ingkar, rahmat mereka Allah tarik dan tidak diberi keampunan kepada mereka. Jadi mudah-mudahan kita tidaklah tergolong orang-orang seperti itu dan mudah-mudahan kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Elakkan juga perasaan seperti Ustaz beritahu, elakkan perasaan dengki, hasad, berlapang dengan takdir yang Allah tentukan kepada kita. Moga kita di jalan yang diredai Allah, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ilmu disampaikan bermanfaat dan jadikan iktibar untuk kita sepanjang perjalanan hidup kita sehingga ke hujung
nyawa kita insya-Allah untuk merebut syurga Allah. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama mengimarahkan kuliah duha kita. Dan hari ini pukul 5.15 kita akan bersama dengan Imam Farid Syari untuk hadis 40 Imam Nawawi untuk kuliah Asar. Jadi sebagai penutup kuliah sekali lagi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membaca doa, tasbih kafarah dan seterusnya menutup kuliah dengan surah Al-Asr. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Allah permudahkan perjalanan rakan-rakan dan Ustaz untuk ke Seremban 2 nanti insya-Allah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Ramadan tidak berapa hari lagi. Dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dengan selamat dan sejahtera, ya Allah. Gunakan kekuatan tubuh dan jasad buat kami, ya Allah. Kekuatan spiritual, keazaman yang tinggi, intelek yang terkawal agar kami dapat menempuhi Ramadan dengan sangat selesa dan dapat menggandakan ibadah dalam bulan ini, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dalam Sya'ban yang masih berbaki ini, gunakanlah keberkatan darimu, ya Allah. Semata-mata untuk kami dapat kekal menggandakan ibadah kami pada bulan-bulan ini, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan juga dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ya Allah. Muliakan mereka, ya Allah. Layan mereka dengan baik, ya Allah. Seperti mana mereka melayan dan menjaga kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hanya padamu kami bermohon dan hanya padamu kami sembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.